Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Tamasya Para-ASEAN Kemboja 2023, skuad rendang para negara paling menyerlah pada hari pertama kejohanan selepas menyumbang 5 pingat emas. Kilauan emas pertama disumbangkan Faidan Dawan dalam acara 400 meter gaya bebas S10 lelaki. Emas kedua menerusi Muhammad Adib Iqbal Abdullah dalam acara 100 meter kuat dada SB14 lelaki. Abdul Halim Muhammad turut mencuri tumpuan menghadiahkan 2 pingat emas dalam acara 100 meter gaya bebas S8 lelaki dan 100 meter kuat dada SB8. Satu lagi pingat emas disumbangkan Lim Carmen menerusi acara 100 meter gaya bebas wanita S8. Facebook mencatatkan 744 kes aduan penipuan dalam talian sekaligus tertinggi sejak awal tahun ini sehingga 25 Mei lepas. Menurut Timbalan Menteri KKD, Telegram pula mencatatkan 17 kes, WhatsApp 16 kes, Instagram 7 kes dan email 1 kes. Beliau berkata, angka itu jelas menunjukkan kepentingan kerjasama antara kerajaan dan penyedia platform media sosial agar kes jenayah seumpama itu diambil tindakan segera. KPT telah mengenal pasti 44 program pengajian di 9 institusi pengajian tinggi awam untuk dipendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun. Menterinya berkata pemendekan tempoh pembelajaran itu akan dapat membantu mengurangkan jumlah pinjaman atau kos pengajian yang perlu ditanggung pelajar. Pada masa yang sama membuka peluang untuk graduan memasuki pasaran kerja setahun lebih awal. Sementara itu, 95 program pengajian ijazah sarjana muda daripada 19 universiti awam bersedia melaksanakan pembelajaran anjal bermula kemasukan sesi akademik 2023-2024. Ia selaras usaha memperkenal sistem pembelajaran hybrid dan anjal bagi para pelajar menghadiri kuliah di universiti pada tahun pertama dan tahun akhir sahaja. Pada tahun-tahun di pertengahan, pelajar diberi pilihan dan keanjalan untuk mengikuti pengajian dari rumah tanpa perlu hadir secara fizikal ke kelas. LKIM akan memperluaskan program Jimat at Madani, jualan ikan murah di seluruh negara bagi memenuhi permintaan rakyat. Program yang menyasarkan golongan B40 itu menyediakan ikan segar daripada nelayan tempatan dan dengan potongan harga sehingga 25%. Ke arah itu, LKIM kini sedang mengenal pasti lokasi-lokasi sesuai yang akan menjadi tapak untuk program berkenaan. Tiga penunggang motosikal maut manakala 3 lagi cedera selepas dirempuh sebuah kereta yang hilang kawalan ketika mereka sedang berteduh dari hujan. Tragedi berlaku di bawah jejambat di kilometer 19.6 Lebuh Raya Baru Lembah Gelang NKVE arah selatan dekat Petaling Jaya pagi tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berkata, dalam kejadian pukul 5.59 pagi itu, 3 penunggang motosikal berkenaan maut di lokasi kejadian. Seorang lelaki ditahan bersama sepucuk pistol dan 6 peluru hidup selepas polis melakukan serbuan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Air Murbo, Jeduk, Tanah Merah, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Tanah Merah berkata, serbuan dibuat pada pukul 2.55 petang. Pihaknya turut menjumpai 5 biji pil jenis yaba. Suspek ditahan beriman selama 7 hari bermula hari ini. Seorang suri rumah mendakwa kerugian lebih RM110,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menawarkan pekerjaan sambilan. Ketua Polis Pahang memaklumkan, bangsa berusia 36 tahun mendakwa pautan iklan di Telegram pada 30 Mei lepas hanya memerlukannya membuat tanda suka dan berkongsi video YouTube. Bangsa ditawarkan komisen namun perlu membuat bayaran terlebih dahulu bagi mendapatkan pautan ke video terlibat. Baik, selepas 3 hari operasi mencari dan menyelamat dilancar, mayat remaja dipercayai lemas ketika mandi di Sungai Terengganu ditemukan. Mayat dijumpai orang awam dan anggota keselamatan di Kampung Temir kira-kira 3 km dari lokasi kejadian Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, mayat dibawa ke Hospital Hulu Terengganu untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
Di pantai Bagan Lalang, Selangor, dua kanak-kanak perempuan lemas manakala seorang lelaki berusia lingkungan 30-an hilang ketika mandi. Menurut JBPM Selangor, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 2.34 petang. Mangsa iaitu kanak-kanak perempuan berumur 7 dan 9 tahun ditemukan 50 meter dari lokasi kejadian dan kematian mereka disahkan pihak KKM. Mangsa lelaki pula masih belum dijumpai. Ini pula kes lemas melibatkan kanak-kanak di sebuah resort di Tanjung Malim, Perak semalam. Khidmat anjing pengesan K9 digunakan bagi membantu pengesan kanak-kanak berusia 8 tahun itu. Nolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak memaklumkan dua anjing pengesan dibawa untuk menyertai operasi. SAR pagi tadi diteruskan dengan kaedah pencarian di permukaan sejauh 2 km dari lokasi terakhir mangsa dilihat. 7 pekerja sebuah institut memandu di Jalan Kuala Selangor Ijuk terperangkap kira-kira 30 minit dalam banjir. Ia susulan air memasuki kawasan institut berkenaan semasa kesemua mereka sedang bekerja. Pengarah Bomba Selangor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.02 pagi. Operasi menyelamat disertai 5 anggota bomba dan BBP Bestari Jaya. KPDN Sabah telah memeriksa lebih 36,000 premis niagaan setakat Januari hingga Jun. Daripada jumlah tersebut, 662 kesalahan peniaga dikesan melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Pengarah KPDN Sabah berkata pihaknya juga telah mengeluarkan kompaun lebih RM102,000 manakala nilai rampasan lebih RM2.1 juta. Tabung Haji mengadakan program ziarah rahmah bagi memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada jemaah. Ia membantu mengesan lebih awal masalah kesihatan yang dihadapi jemaah. Penyelaras operasi unit kesihatan awam, Dr. Nur Fatihah Abdullah berkata, pihaknya juga mengambil peluang menyampaikan pendidikan kesihatan dalam sesi ziarah itu. Dasar industri pertahanan negara sedang disiapkan untuk dilancarkan pada tahun ini bagi mengembangkan lagi industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan berkata dasar berkenaan juga membolehkan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan. Ia turut berperanan melahirkan pelajar UPNM yang berkebolehan sekaligus mempunyai kepakaran mengendalikan aset pertahanan berteknologi tinggi. Baik, satu dasar menjamin keselamatan sosial pekerja ekonomi gig membabitkan pekerja e-hailing sedang dirangka Kementerian Sumber Manusia. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak menjadi mangsa diskriminasi oleh majikan mereka. Proses pengubalan dasar di peringkat kementerian dan garis panduan dasar mengenainya dijangka siap dalam tempoh 2 minggu lagi. Johor mengenal pasti 12 lokasi panas yang menyumbang kepada pencemaran sistem domestik di Sungai Skudai, Johor Bahru. Menteri Besar berkata agensi terlibat akan memasang lock boom atau perangkap sampah di kesemua berkenaan bagi mengurangkan tahap pencemaran menjelang September ini. Usaha pembersihan akan melibatkan 4 pihak berkuasa PBT di sepanjang sungai itu. Negeri Sembilan bakal menambah kawasan hutan simpan kekal. Menteri Besarnya berkata ia melibatkan tanah kerajaan berkeluasan 330 hektar di daerah Port Dickson. Ketika ini, negeri itu mempunyai hutan simpan kekal seluas 155,086 hektar atau mewakili 23% daripada keluasan tanah negeri selaras Dasar Perhutanan Semenanjung Malaysia. Melaka mohon peruntukan kira-kira RM20 juta bagi penambahbaikan fasiliti pelancongan negeri. Exco-nya berkata ia bertujuan menyelesaikan baki 30% persiapan Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Antara penambahbaikan yang akan dilakukan termasuklah memasang lampu di lorong sekitar Jalan Jongka selain memasang papan tanda di kawasan berkenaan. Penganjuran tamasya sukan di sesuatu kawasan turut membuka peluang kepada peniaga tempatan untuk meningkatkan ekonomi. Menteri Belia dan Sukan berkata penganjuran pelbagai program memberi nafas baru kepada ekonomi tempatan. Ia dapat dilihat menerusi larian half marathon di balik pulau apabila menyaksikan penampilan hampir 4,000 pelari dari 24 negara berbeza.
Ini pula mengenai perkhidmatan sebuah pusat bersalin di Bayan Lepas Pulau Pinang yang 100% tenaga kerjanya adalah wanita. Pusat berkenaan memberikan keselesaan kepada pesakit tanpa perlu lagi risau tentang batasan aurat ketika proses bersalin. Malah ia turut membuka lebih banyak peluang kepada peluang pekerjaan kepada golongan wanita. Hari terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di WTC KL, hujung minggu dan cuti sekolah dimanfaatkan sepenuhnya orang ramai. PBA KL kali ini menampilkan 811 rerurai termasuk 30 yang disertai penerbit buku antarabangsa serta 138 pempamer dari dalam dan luar negara. Buat julung kalinya, turut menyediakan 3 pavilion yang menampilkan China sebagai negara tamu, Sarawak negeri tamu dan Kementerian Pendidikan Kementerian Tamu. Sektor makanan halal dalam negara terus berkembang dengan jualan di Malaysia dijangka mencecah 50 bilion ringgit pada tahun ini. Ia sekaligus berupaya menjadi pusat industri halal global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata untuk tujuan itu, pelbagai inisiatif dilancarkan bertujuan mempertingkatkan kualiti produk halal dan menarik lebih banyak pelaburan asing ke Malaysia. Industri pelancongan domestik perlu terus diperkasa bagi memperkukuh kemampanan ekonomi sekaligus meningkatkan aliran ringgit. Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia, Huzaidi Udanis berpandangan usaha itu mampu direalisasi menerusi kerjasama bersepadu antara kerajaan dan swasta. Ini termasuk mempromosi pakej pelancongan domestik yang lebih inklusif bagi mendorong pelancong tempatan dan asing berbelanja dalam negara. Tourism Malaysia Vientiane telah menganjurkan jerayawara selama seminggu di 3 bandar di Laos iaitu Champasak, Vientiane dan Savanakhet. Tourism Malaysia memaklumkan jerayawara yang berlangsung dari 20 hingga 27 Mei padat dengan sesi perniagaan kepada perniagaan B2B. Pada masa yang sama menghimpunkan lembaga pelancongan negeri, ejen pelancongan dan pemilik produk dari kedua-dua negara. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia Derivatif dijangka menyaksikan dagangan lebih tinggi minggu depan. Ini seiring prestasi positif niaga hadapan emas COMEX Amerika Syarikat dan jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed tidak menaikkan kadar faedah pada mesyuarat bulan ini. Situasi sama menyaksikan harga emas berkemungkinan besar bergerak dengan mencatat peningkatan kecil. Pulau Pinang mencatat pencapaian nilai ekspor melebihi 450 bilion ringgit tahun lalu. Jumlah itu menyumbang 29% kepada nilai ekspor kasar negara dan dijangka terus meningkat pada masa akan datang. Menurut Exco Negeri, pencapaian itu menerusi 90,000 syarikat usahawan mikro, syarikat permulaan tempatan hingga ke multinasional dengan sektor elektrik dan elektronik sebagai penyumbang terbesar. Abad Turki menjadi tekad baharu Recep Tayyip Erdogan yang mengangkat sumpah Presiden semalam. Majlis angkat sumpah itu dihadiri 50 ketua negara, 13 Perdana Menteri, wakil pertubuhan antarabangsa termasuk NATO dan pertubuhan kerajaan Islam. Pada majlis sama, Erdogan menamakan Cevdet Yilmaz sebagai naib Presiden baharu dan 17 Menteri Kabinet. Beliau turut berikrar mencurahkan segala baktinya kepada 85 juta rakyat tanpa mengira pandangan politik, asal-usul dan mazhab sepanjang tempoh 5 tahun akan datang. 4 kanak-kanak maut dan seorang lelaki masih hilang dalam kejadian 11 pemancing dihanyutkan kepala air di Sungai St. Lawrence, Quebec, Kanada. Mayat kanak-kanak lingkungan usia 10 tahun ditemui pantai Pono Sokmek manakala usaha mengesan lelaki berusia 30-an yang masih hilang giat dijalankan. Dalam kejadian pukul 2 pagi waktu tempatan itu, 6 mangsa berjaya diselamatkan dan kini menjalani rawatan susulan di hospital berdekatan. Di Itali, seorang maut manakala 14 yang lain cedera dalam kemalangan jalan raya. Insiden di sebuah lebuh raya menghubungkan Naples ke Canosa mengebitkan sebuah bas dan 5 kereta. Kesemua mangsa adalah penumpang German Flixbus yang dalam perjalanan dari Lecce menuju ke Rom.
Kesilapan teknikal mungkin menjadi punca pelanggaran 3 buah kereta api yang mengorbankan hampir 300 nyawa di Odisha, Timur India. Hasil siasatan awal Pegawai Kanan Pengurusan Kereta Api yang dipetik Hindustan Times mengedahkan kesilapan itu menyebabkan tren Coromandel Express masuki laluan kereta api lain. Laporan juga mendakwa kereta api berkenaan masuki laluan terbabit pada kelajuan lebih 120 km sejam. Bagaimanapun, tiada pengesahan rasmi dibuat pihak berkuasa mengenai pendedahan tersebut setakat ini. Nepal digesa memperketat syarat pendakian Gunung Everest susulan peningkatan ketara kes kematian pendaki tahun ini. Biarpun kerajaan mengawal pendakian dengan mewajibkan setiap pendaki mendapatkan permit, aspek pengendali kurang berpengalaman dan pendaki yang lemah perlu diberi perhatian. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini, berita perdana bersama Faris Izzat dan Syuhaida untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam, Salam Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan.